Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di channel Sideburn. Untuk video kali ini, aku nak kongsikan beberapa tips ataupun nasihat bagi korang yang berminat untuk menyertai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ni apa sebenarnya? Untuk menjawab soalan tu, kita kena tengok buku. Okey, benda ni korang penting korang kena tahu sebab nanti sewaktu kursus asas pun korang kena belajar dan korang kena ingat lah benda ni semua. Okey, tentang APM. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri Negeri Malaysia. Dahulu dikenali sebagai JPA 3 atau Rescue 991. Ataupun lebih mudah lah kalau korang nak kenal, JPAM lah. Definisi pertahanan awam. Okey, ni definisi apa skop kerja dalam pertahanan awam tu sebenarnya apa? Meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan musuh atau bencana daripada keseluruhan atau sebahagian dari akibatnya sama ada langkah itu diambil semasa, sebelum, semasa atau selepas masa atau serangan bencana itu. Okey, maksud pertahanan awam pula. Pertahanan awam merupakan program melindungi masyarakat awam daripada sebarang bencana, sama ada bencana alam atau bencana buatan manusia melalui langkah dan persediaan menghadapi bencana. Okay, ini semua apa yang tertulis dalam buku lah. Okay, maksudnya tugasan APM adalah menyediakan latihan orang awam bagi persiapan sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana. Okay, ini termasuklah persediaan bagi korang semua untuk menghadapi sesuatu bencana sebelum. Maksudnya bila sebelum tu kita sediakan apa-apa latihan ataupun kursus bagi persediaan orang awam. Maksudnya bila kita dah sediakan kursus memadam kebakaran ataupun khusus CPR, jadi orang-orang awam dah terlatih dengan teknik-teknik yang betul untuk mengawal ataupun menyelamatkan keadaan sebelum lagi sesuatu bencana berlaku. Korang dah mahir. Okey, semasa adalah ketika berlakunya bencana. Contohlah kan, aku bagi contohlah kebakaran. Jadi suatu kebakaran, apabila korang dah menyertai latihan-latihan yang diadakan di pertahanan awam, korang dah tahu apa yang perlu korang lakukan sewaktu berlakunya bencana kebakaran. Kalau rumah apartmen terbakar, apa yang perlu korang buat adalah korang kena ingat balik apa yang korang belajar dalam latihan ataupun kursus-kursus yang diadakan di pertahanan awam. Jadi benda yang paling mudah, carilah tempat yang ada alat pemadam api. Tapi sebelum tu korang kena assess lah, korang kena nilai situasi keadaan semasa, sama ada perkara itu selamat untuk dilakukan ataupun terlalu bahaya. Kalau terlalu bahaya, ada step-stepnya pula. Step-stepnya adalah mungkin memberi arahan untuk mengosongkan bangunan. Sebab bagi orang awam yang tak terlatih, mungkin diorang akan panik dan tak tahu apa yang perlu dilakukan. Mungkin akan berlaku sedikit kekicauan dan sebagainya, mungkin kehilangan nyawa sebab masing-masing dah lari sana, dah lari sini, tak tahu nak buat apa. Okey, bagi situasi selepas pula, selepas tu adalah benda-benda yang melibatkan penilaian kerosakan atau benda ataupun orang kata apa paling mudah orang kata program-program yang melibatkan kerjasama masyarakat lah, macam gotong royong nak bersihkan kawasan selepas berlakunya banjir ataupun dah lepas kebakaran. Apa yang perlu korang buat, mungkin nak mengalihkan mangsa dan sebagainya. Lihat pada situasi semasa apa yang perlu dilakukan. Itu adalah definisi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Apa skop-skop, apa langkah-langkah yang kita orang buat di Pertahanan Awam Malaysia.
Okey, sebelum aku kongsikan tips-tips ataupun nasihat yang perlu korang tahu kalau korang berminat untuk sertai Angkatan Pertahanan Awam ni, aku nak nyatakan kat sini bahawa aku adalah seorang anggota yang pernah aktif dalam Angkatan Pertahanan Awam ni, dan apa yang aku kongsikan dalam video ni bukanlah daripada aku saja, bukanlah daripada pengalaman aku saja, tetapi turut dikongsikan bersama adalah nasihat daripada Sarjan Pertahanan Awam, iaitu sahabat akulah, Sarjan Pertahanan Awam Malaysia, iaitu Zulhelmi bin Aziz. Baik, tips yang pertama, yang ini semua korang kena trim. Yang ini korang kena potong lah sebelum nak masuk pertahanan awam. Yang ini kena potong kan, kasih trim, kasih pendek. Tak perlu botak pun sebenarnya kan, tak adalah sampai korang kena botak tapak satu ke apa, tak payah. Jadi yang penting adalah pendek dan kemas. Yang ini trim semua, tak payah ada jambang. Aku ada jambang sebab aku bukan lagi aktif dalam Angkatan Pertahanan Awam, jadi kan, macam inilah rupa bentuk. Tapi kalau korang berminat, yang ini. Sebabnya korang kenalah ada disiplin. Angkatan Pertahanan Awam ni sama je dengan badan beruniform yang lain. Disiplin yang penting. Okey, yang ini trim dulu kan. Potong. Ni misai boleh kan, tapi tak adalah sampai serabut kan. Kalau boleh trim kan, kasih kemas lah, orang kata bagi kemas. Okey, itu yang pertama. Baik, tips yang kedua yang perlu korang tahu adalah minat. Korang kena tanya pada diri korang sendiri sama ada korang minat. Bagi aku, kalau korang waktu zaman bersekolahan dulu kan, kalau korang pernah sertai apa-apa program yang melibatkan lawatan luar, pergi hutan ke, panjat gunung ke, ataupun korang memang minat lah aktiviti lasak, memang setiap hujung minggu korang masuk hutan ataupun panjat gunung kan, memang korang suka memang minat. Jadi benda ni amat penting, sebab kalau korang tak ada minat kan nak buat aktiviti lasak, memang tak ke mana punya. Sebab kalau minat tak ada, korang masuk pun macam memang korang tak berminat, memang aku rasa sehari dua lepas tu korang dah tak datang lagi dah. Yang itu tips nombor 2 yang paling penting, kena ada minat. Kalau korang minat buat aktiviti lasak, korang tak kisah mandi lumpur ke kan, panjat penat sikit pun, penat sangat lah senang kata kan, tak adanya badan beruniform ni yang jenis lepak je, memang tak ada kan. Korang kena ada minat. Okay, itu tips yang kedua. Baik, tips yang ketiga adalah korang kena faham apa itu maksud sukarelawan. Korang faham tak sukarela tu apa? Sukarela tu adalah maksudnya bila kita mendapat sesuatu arahan, kita kenalah ada sifat sukarela yang memang bila ada arahan je, kita tak boleh nak cakap saya tak boleh lah, saya tak mampu lah. Kita kena sukarela sebab kita yang datang hadir, tulis borang, kita dah isi nama kita, kita dah hantar gambar, kita dah submit, kita dah menyatakan yang kita bersedia untuk berkhidmat. Okay, korang tak boleh lah jenis saya ni daripada keluarga yang mewah kan, lepas tu saya masuk ni setakat nak dapat uniform, nak bergaya, nak selfie, ambil gambar kan, tayang saya ni memang anggota yang smart, memang tak ada. Korang kena tahu yang kalau korang jadi anggota sukarela ni, korang wajib untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Contoh kata kalau berlakunya banjir, korang lah kenalah basah apa semua kan. Lepas banjir, korang kalau diperlukan dalam tugasan-tugasan untuk gotong royong bersihkan kawasan yang berlumpur dan sebagainya, itu dia. Apa lagi, kalau berlakunya sebarang operasi yang melibatkan jangka masa yang panjang, korang terpaksa habiskan masa tidur di lokasi sebab sesuatu operasi tu tak habis lagi. Maksudnya korang kena berkorban. Sebab korang sukarela, korang tak boleh jenis korang datang suka-suka, stay separuh operasi, tiba-tiba kawan call cakap mana lepak ke, kita dah set plan untuk pergi bercuti ke. Tak ada. Korang kena faham maksud sukarela tu. Sukarela tu maksudnya korang dah set dalam kepala otak korang yang korang dah join Angkatan Pertahanan Awam ni, itulah kehidupan korang. Bukannya korang suka-suka
masuk ni setakat famous je, tak ada istilah famous pun dalam Angkatan Pertahanan Awam ni. Banyak misconception, banyak salah tanggap yang aku nampak adalah bagi anggota-anggota baru ni kan, diorang habis je kursus asas, pakai uniform, 2-3 bulan lepas tu kan terus berkaya kan, pergi Hulu Kilir, pergi mana-mana, baju kan, nampak baju kan, diorang anggota kan. Itu persepsi yang salah. Yang penting adalah sukarela kau dalam melakukan tugas, melaksanakan tugas. Itu nombor satu. Okay. Tips yang keempat. Okay, tips yang keempat ni berkenaan sifat orang yang kena ada keberanian dalam diri. Okay, ni penting. Dalam Angkatan Pertahanan Awam ni, orang kena ada sifat berani. Kalau ada sifat rasa takut tu, korang kena ketepikan. Korang kena yakin, korang kena berani. Sebabnya dalam pertahanan awam ni ada kursus-kursus yang melibatkan menyelamat di tempat tinggi. Maksudnya korang kena panjat tali naik atas, abseiling kan, kena panjat tali ataupun terjun daripada sesuatu ketinggian untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Ada juga diadakan latihan-latihan yang daripada empangan, korang kena terjun kat bawah ada air, lepas tu nak merintangi api dan sebagainya. Dan paling basic yang aku boleh cakap adalah berani tu kena ada, sebab korang akan berhadapan situasi di mana korang perlu tangkap ular ataupun memusnah serangga sebagainya kan, lebah ke apa kan. Yang ini korang kena ada sifat berani. Kalau tak ada sifat keberanian, susah lah. Sebab dalam Angkatan Pertahanan Awam ni, itu yang dipentingkan, sebab kita bertugas untuk menyelamatkan harta benda orang awam dan nyawa orang awam lah. Kalau dapat panggilan, kita akan respon. Korang kena ada keberanian. Tak kira lah di mana-mana badan beruniform yang lain, macam bomber ke, polis ke, benda-benda tu sifat berani kena ada. Tapi lebih ditekankan dalam Angkatan Pertahanan Awam ni lah. Sebab kalau korang tak berani nak tangkap ular, agak susah lah sebenarnya kan. Kalau aku kongsikan pengalaman aku sendiri, dulu waktu aku masuk pun aku tak berani benda-benda tu semua. Tak payahlah bedek cakap aku ni memang expert gila kan. Tapi Alhamdulillah, bila dah lama tu kan, korang kena cekal lah. Bila masuk tu korang kena cekal otak, fizikal dan mental korang kena kuat. Belajar sikit-sikit apa yang diturunkan oleh senior-senior korang, nanti korang kena ambil, korang kena belajar. Jangan lawan cakap, jangan kepala tergeng. Apa arahan korang terima, korang nak langgar, jangan. Korang kena terima tu semua, sebab diorang ni akan ajar korang step by step sampailah korang mahir. Yalah, daripada aku dulu pun takut, memang tak berani tengok ular takut. Sampailah nampak ular ke, terjun dalam sungai ke, dalam longkang ke, tak kira lah, berlumpur ke, bau kencing, bau tai ular ke, yang itu korang kena ada lah. Tak kisahlah, mungkin kalau berani itu masih tak ada lagi, aku suggestkan korang join dulu, tengok macam mana. Mungkin daripada korang bermula masuk tu, join tu, mungkin sedikit demi sedikit akan hadir keberanian dalam diri. Okay, kalau korang langsung tak buat, korang takkan tahu, betul tak? Tips yang kelima. Okay, tips yang kelima ni adalah untuk korang daftarkan diri di link yang disediakan. Aku akan cuba sediakan link kat ruangan description di bawah ataupun kat mana-mana lokasi dalam video ni. Aku akan cuba sediakan. Dan lagi satu, untuk korang daftarkan diri, tak silap aku, korang boleh je pergi dekat pejabat Angkatan Pertahanan Awam yang berdekatan, dan ada disediakan borang, tak silap aku. Borang tu korang kena isi, tulis cik nama dan sebagainya. Lepas tu kena ada gambar. Yang penting gambar Jangan pula korang dah isi, lepas tu gambar tak ada, korang kena datang balik kan. Jadi ambil borang tu, isi, bagi. Nanti tak silap aku, diorang ada kota lah. Kota, aku tak sure kota dia berapa. Mungkin dalam lepas 30 orang dah cukup kota tu, dia akan panggil lah. Mungkin dalam jangka masa terdekat ataupun jangka masa sebulan ke, aku tak pasti. Tapi itulah cara-cara untuk korang yang berminat untuk sertai
Angkatan Pertahanan Awam. Okey, tips yang ke-6 dan tips yang terakhir yang aku boleh bagi adalah untuk korang ceburi dulu bidang APM ni. Tengok sama ada kena atau tak pada jiwa korang, mencapai atau tak, sama ada korang kuat mentalnya ataupun tidak kan. Dan bila korang dah masuk APM ni, korang dapat banyaklah benefit, especially dalam kursus-kursus yang disediakan. Semuanya adalah percuma, korang tak perlu bayar apa-apa pun. Sediakan badan, yang penting mental, fizikal kena kuat kan. Jadi itu saja video aku untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk korang semua yang berminat untuk sertai badan beruniform, lebih-lebih lagi Angkatan Pertahanan Awam ni. Sebarang persoalan korang bolehlah tanya kat ruangan komen di bawah. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Sarjan Pertahanan Awam kita iaitu Zulhelmi bin Aziz kerana berkongsi pendapat beliau tentang tips-tips ataupun nasihat yang perlu korang tahulah sebelum nak masuk Angkatan Pertahanan Awam ni. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.